Sebenarnya Abang Boy ada kes lain untuk video hari ni. Tetapi last minute Abang Boy terjumpa pula kes yang paling rare ni. Pada mereka yang dah lama dekat dalam channel ni mesti dah tahu. Kes yang Abang Boy cover confirm interesting gila. Kes ni terjadi dekat sangat dengan kita. Yang peliknya walaupun kes ni dikira high profile case, tetapi Abang Boy tak tahu siut. Tetapi sebelum Abang Boy start, Abang Boy ada announcement sikit. Abang Boy dah start channel membership untuk supporter channel ni. Abang Boy spend masa berhari-hari untuk research sesuatu kes dan sumbangan korang yang sekecil RM5 tu sangat-sangatlah membantu. Mungkin ramai yang tak tahu, video yang bertemakan true crime ni kadang-kadang tak lepas tapisan daripada YouTube. So kadang-kadang tu Abang Boy tak dapat apa-apa pun daripada YouTube. Korang masih boleh view tau, tetapi Abang Boy tak dapat apa-apa daripada iklan. Kalau korang ingat lah, ada suatu ketika Abang Boy stop kerja 2-3 bulan daripada up apa-apa video. Disebabkan inilah, memanglah Abang Boy suka sangat buat video pasal true crime ni, tetapi masa yang diambil sangat-sangatlah banyak. Dan bila video tu dah upload, tetapi end up tak dapat apa-apa, penat weh. So sumbangan korang sekecil RM5 tu sangat-sangatlah membantu channel Abang Boy untuk grow. Banyak kelebihan yang korang akan dapat kalau korang join membership channel ni. Ini bukan pasaan tau. Kalau korang join, Abang Boy ucapkan terima kasih sangat-sangat. Tetapi pada mereka yang tak nak pun tak apa, teruskan like, teruskan komen, dan kalau tak keberatan, tolong Abang Boy share video ni kepada kawan-kawan korang. Apa-apa pun, korang tetap awesome. Abang Boy doakan korang diluaskan pintu rezeki korang dan dipermudahkan segala urusan. Uish, panjang intro hari ni. Dah. Kita roll the intro. Pada lebih kurang pukul 3.50 petang, pada 10 Julai 2013, satu negara Singapura dikejutkan dengan insiden seorang lelaki diseret di jalan raya sejauh 1 kilometer. Tali pinggang lelaki tu tersangkut dengan bonet sebuah kereta model Toyota Camry. Lelaki tu diseret di bahagian depan badan, mengakibatkan muka, dada dan kakinya hancur teruk. Entah macam mana mangsa seret tu terlepas daripada kereta tu di hadapan sebuah stesen MRT Kovan. Semua ni berlaku pada siang hari tau. Time orang tengah ramai gila kot. Driver kereta dan juga orang lalu lalang memang terkejut beruk lah, senang cerita. Cuba bayangkan depan mata orang diseret dekat jalan tar. Kereta pelaku yang pada masa tu bawa macam orang gila cuba untuk melarikan diri. Kereta kiri kanan cuba untuk horn. Sampaikan ada beberapa rider motor cuba untuk ketuk cermin kereta suspek, tetapi suspek ni buat tak reti je guys. Dia usah depan je tanpa pedulikan warning yang diberikan oleh orang lain. Polis dan juga paramedik tiba di tempat kejadian tak berapa lama selepas tu. Tetapi dah tak ada apa dah yang boleh paramedik ni buat. Disebabkan kecederaan tersangat teruk, mangsa telah diisytiharkan mati di tempat kejadian. Mayat telah dihantar ke bilik bedah siasat. Mangsa telah dikenal pasti sebagai Tan Chi Hiong yang berumur 42 tahun. Seorang suami dan juga seorang ayah kepada 2 orang anak yang masih kecil. Hiong memiliki sebuah kedai penjualan alat elektronik di Singapura. Kecederaan yang dialami Hiong ni terlalu teruk. Muka dah tak macam muka dah weh. Rata habis. Tetapi bukan itu je kecederaan yang dialami oleh Hiong. Terdapat 20 kesan tikaman di seluruh badan mangsa. Punca kematian adalah kesan tikaman di leher yang mengakibatkan kecederaan di pembuluh darah. Hiong juga mengalami kesan kecederaan defensif di bahagian lengan beliau, menandakan terjadinya pergelutan di antara mangsa dan juga suspek. Pegawai bedah siasat membuat spekulasi yang ada kemungkinan sama ada Hiong telah mati ataupun dah hampir di hujung nyawanya sebelum mayatnya diseret. Tan Chi Hiong adalah anak paling sulung di antara 3 adik-beradik kepada pasangan Tan Boon Sin dan ibunya Ong Ah Tang. Semasa siasatan awal, polis mendapati yang kereta Toyota Camry yang dibawa suspek adalah milik ayahnya sendiri. Mula-mula tu, polis anggap kes ni sebagai kes kemalangan yang dilakukan oleh ayah mangsa sendiri. Kematian Hiong telah meninggalkan clue paling penting dalam siasatan kes ni, iaitu kesan darah di jalan raya. So polis pun cubalah untuk mengikut jejak tu sejauh 1 km sehinggalah mereka sampai di sebuah kediaman yang bernombor 14J Hillside Drive. Memang rumah orang have-have, betul tak? So pemilik rumah ni adalah ayah Hiong sendiri. Rupa-rupanya, suspek bagi kemalangan ngeri ni bukanlah ayah kepada Hiong, disebabkan Tan Boon Sin ditemui mati dekat dalam rumah.
mayat Tan Boon Sin ditemui dengan kecederaan tikaman yang sama macam anaknya. Dia mengalami 27 kesan tikaman di dada, leher dan kepalanya, dan terdapat juga kesan luka defensif di tangan mangsa sama macam anak dia. Punca kematian adalah kesan tikaman di dada mangsa. Mr. Tan adalah seorang pemilik workshop kereta yang tak berapa jauh daripada rumah. Menurut pekerjanya, Mr. Tan ni adalah orang yang disukai ramai dan dia tak pernah ada masalah dengan orang pun. Seorang daripada staf Mr. Tan ni mengatakannya Mr. Tan pernah beri dia 6 bulan gaji walaupun dia terpaksa cuti untuk menjaga isterinya yang sakit. Mr. Tan ni tak minum, tak berjudi, tak berpoya-poya dengan perempuan. Satu-satunya hobi dia adalah seorang pemancing yang tegar. Dipendekkan cerita, dia adalah seorang bos yang baik. Mr. Tan adalah bos dari Sugar lah, senang cerita. Pening kepala polis awal-awal tu. Polis buat announcement yang kes ni bukan lagi kes kebalangan ngeri, tetapi kes double homicide. Kes 2 pembunuhan. Serta-merta kes ni mendapat tumpuan media dan juga masyarakat Singapura. Yelah, tak pernah lagi jadi kes yang macam ni. Selama beberapa hari, kediaman keluarga Tan telah dikerumuni pengunjung yang nak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Jalan sepanjang MRT Kovan memang jam gila disebabkan polis tutup sepanjang jalan yang mempunyai kesan darah bagi mengumpul bahan bukti. Selepas beberapa hari polis menjalankan siasatan, polis menemui beberapa clue penting dalam kes. Kali terakhir Mr. Tan dilihat adalah pada pukul 1 tengah hari, pada hari kejadian selepas dia meninggalkan workshopnya. Dia telah pergi ke Certis Cisco, iaitu tempat peti simpanan untuk mengeluarkan duit. Hyong pula gerak daripada kedainya dalam lebih kurang pukul 3 petang. Menurut pekerjanya, Hyong keluar kejap dan akan balik sebelum kedai itu tutup katanya. Clue ketiga adalah kesan stokin yang berdarah dijumpai di sekeliling rumah. Daripada tapak saiz stokin tu, polis merumuskan yang suspek adalah seorang lelaki. 2 jiran berdekatan mengatakan yang diorang ternampak yang Hyong keluar daripada rumah sambil tangannya memegang tengkuk dan kemudiannya rebah di driveway kereta. Seorang lelaki yang dalam lingkungan 30-an telah memasuki kereta dan belah daripada situ sambil mengheret Hyong di belakang kereta. Disebabkan sebelum kematian Mr. Tan ni telah mengeluarkan duit dalam kuantiti yang banyak, media membuat spekulasi yang kes ni ada kena-mengena dengan pecah amanah. Tetapi polis deny tuduhan ni dengan mengatakan bisnes Mr. Tan ni memang mantap gila siut. Makin hari makin ramai customer yang datang dan perniagaan pun makin maju. Dan anaknya Hyong pula langsung tak ada masalah kewangan. Dia sama juga dengan ayah dia tau. Dia tak berjudi, tak main perempuan ataupun kaki minum. So tuduhan media tu hanyalah spekulasi kosong. Sehari selepas penemuan kedua-dua mayat anak beranak ni, kereta Toyota Camry yang dipandu oleh suspek telah ditemui ditinggalkan di tepi jalan. Jarak penemuan kereta tu dengan stesen MRT Kovan adalah lebih kurang dalam 6 km. Kereta tu telah dihantar ke forensik untuk pencarian bukti. Usaha pencarian suspek bermula. Tetapi tak lama guys, polis dengan bantuan orang ramai dan juga CCTV telah berjaya mengenal pasti suspek. Cara macam mana tu Abang Boy tak sure lah, sebab banyak detail kes ni yang masih dirahsiakan daripada umum. So dipendekkan cerita, polis sedang mencari seorang lelaki yang berumur 34 tahun yang bernama Iskandar bin Rahmat. So sekarang ni polis dah tahu dah siapa suspek. Cuma masalahnya adalah macam mana nak cari suspek ni. Suspek dikatakan telah melarikan diri ke Malaysia pada malam hari pembunuhan. Melalui rakaman CCTV, polis telah berjaya mengesan Zakaria menaiki skuter miliknya melalui jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Singapura pada lebih kurang pukul 11 malam. 2 hari kemudian, pada lebih kurang pukul 9.30 malam, Zakaria berjaya ditangkap oleh pihak polis Malaysia yang berpakaian biasa di kedai makan singgah selalu di Danggar Bay, Johor Bahru. Iskandar boleh dilihat di dalam CCTV kedai memakai topi dan berpakaian hitam. Dia telah dikepung oleh pegawai polis semasa dia ingin meninggalkan kedai. Pada malam tu juga, Zakaria telah dihantar ke Singapura semula untuk disoal siasat. Berikutan penangkapan Zakaria ni, Komisioner Polis telah membuat satu sidang media untuk update apa yang berlaku. Tetapi dalam press conference tu, pihak polis telah bagi tahu satu perkara yang mengejutkan berhubung dengan kes ni. Today is a sad day for the police. Today we have arrested a murder suspect who is also a policeman. That was the opening statement of the police commissioner at a news conference addressing the Kovan murders. He said learning the identity of the suspect was a painful one. When I was first told that the murder suspect could be one of our own, my initial reaction was disbelief, swiftly followed by anger and anguish. This was the same gamut of emotions police investigators had to deal with in the last few days.
as they pursued the suspect. The fact that the suspect is a police officer gave my investigators even greater resolve and determination to solve this case. I commend them for going about their duties in a thoroughly professional manner and for being ultimately successful in capturing their target. We have now captured Officer Iskandar and we will prosecute him to the greatest and maximum extent. Ya guys, suspek adalah seorang pegawai polis. Dia bukan polis biasa-biasa pula tu. Iskandar bin Rahmat adalah senior staff sarjan yang telah berkhidmat sebagai anggota polis selama 14 tahun. Dia first join polis pada usianya 20 tahun. Rata-rata dia adalah seorang yang disegani dan berdedikasi dalam kerjanya sampailah dia telah dinaikkan pangkat sebagai senior staff sarjan. Dia tinggal bersama ibu bapanya dan juga adik perempuannya yang dia tanggung. Hobi dia adalah ride. Dia selalu joyride berkumpulan dengan klub-klub motor Singapura. Iskandar tak banyak songeh masa di soal siasat. Dia juga telah membantu siasatan dalam melakonkan semula kejadian di rumah mangsa. Sementara tu, pada 16 Julai, upacara penggemumian anak beranak ni telah dijalankan dengan suasana yang hibur. Seramai 100 orang ahli keluarga dan juga kawan rapat menghadiri upacara tu. Memang heartbreaking gila lah bila tengok anak Hyong yang masih kecil bertanyakan kepada pengunjung kenapa ayah dan datuk tak bangun dari tidur. Ayat terakhir kepada ayahnya adalah "Bye Daddy" sebelum keranda ditutup. Anak sulung Hyong pula telah melukis gambar sofa kosong dan menulis "I miss you Daddy" dan meletakkannya di dalam keranda ayah. Isteri kepada Mr. Tan lagilah sampai tak sanggup nak datang ke upacara tu. Dia macam tak boleh nak terima lelaki yang bersamanya selama 40 tahun pergi untuk selama-lamanya. 10 hari kemudian, Iskandar telah menjalani ujian psikiatrik untuk mengetahui tahap kesihatan mental dia. Doktor mendapati yang Iskandar ni tak mengalami masalah mental pun dah layak untuk dibicarakan. Tarikh sebutan kes telah dijadualkan pada 24 September 2013. Tetapi disebabkan bahan bukti yang banyak dan juga saksi yang seramai 100 orang, tarikh itu telah ditunda pada bulan Januari 2014. So korang mesti tertanya-tanya kan, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya motif seorang polis bertindak sekejam tu? Semuanya bermula pada tahun 2003. Iskandar telah berkahwin dengan cinta hatinya. Oleh sebab ni, dia telah membuat satu pinjaman bank untuk membeli sebuah rumah. Bukan setakat beli rumah je, okey? Dia ambil lebih pula daripada kemampuan dia. Dia tambah lagi 2 loan bank untuk renovation rumah dan juga duit muka untuk kereta. Disebabkan ini, Iskandar menanggung beban hutang sebanyak beratus ribu Singapore dolar. Tetapi perkahwinan diorang ni tak bertahan lama. Selepas 2 tahun usia perkahwinan, mereka berdua bercerai. Iskandar telah menjual kereta dan juga rumah untuk membayar separuh daripada hutang yang ditanggung. Tetapi masih tak boleh cover guys. Pada masa itulah dia berpindah balik ke rumah orang tuanya. Even selepas bertahun-tahun, Iskandar masih tak mampu nak selesaikan hutang dia dan dia nyaris diisytiharkan bankrupt pada satu ketika. Pada masa kejadian pembunuhan tu, Iskandar dilaporkan menanggung hutang sebanyak 62,000 Singapore dolar. So di Singapura, setiap penjawat awam diwajibkan untuk melaporkan laporan kewangan dorang setiap tahun. Kerajaan Singapura tak mahu penjawat awam dorang memiliki hutang yang terlampau banyak, especially penjawat awam yang bekerja sebagai polis. Mungkin jugalah untuk mengelakkan daripada dorang ni ambil rasuah. So dipendekkan cerita, si Iskandar ni tak declare pula kewangan dia dan pegawai atasan dia dapat tahu. So Iskandar telah dipanggil untuk sesi soal siasat dan diarahkan untuk menyelesaikan hutangnya dalam masa 3 bulan. Kalau tak, dia akan diberhentikan kerjanya sebagai seorang penjawat awam. Sementara tu, Iskandar telah diturunkan pangkat dan diberi kerja di dalam pejabat sahaja. Memang petak lah kepala Mat. Gila kau nak cari 62k dalam masa 3 bulan. Hei, mana nak cekau syut. Dia berjaya nego dengan pihak bank untuk cantas hutang dia daripada 62k hingga ke 50k sahaja. Tetapi dengan syarat dia kena bayar 50k tu sedebuk sebelum 10 hari bulan Julai tahun 2013. Kalau tak, dia akan diisytiharkan bankrupt. Dan secara langsung, Iskandar akan kehilangan kerjanya sebagai seorang pegawai polis. Iskandar telah bagi tahu pegawai atasan dia yang dia akan meminjam duit tu daripada sepupunya yang tinggal di Malaysia. Cuma masalahnya adalah, dia mana ada sepupu dekat Malaysia? Dia sebenarnya dah tak tahu dah nak spin macam mana. Duit yang dia ada dekat dalam bank hanya $400 je. Tiba-tiba dia terjumpa satu report kes lama yang masih belum selesai.
Kes tu telah dilaporkan oleh seorang orang tua berkenaan dengan kehilangan duit bernilai $45,000 dan juga beberapa keping duit siling emas daripada peti simpanan peribadinya. Lelaki yang buat laporan tu adalah Mr. Tan Boon Sin. Iskandar telah buat satu rancangan untuk game orang tua ni. Pada pagi 10 hari bulan Julai tu, Iskandar telah menghubungi Mr. Tan dan mengatakan yang mereka telah berjaya mengenal pasti suspek yang mencuri duit Mr. Tan. Iskandar telah memperkenalkan dirinya sebagai Inspektor Rahman dan ingin meminta kerjasama Mr. Tan ni untuk menangkap suspek. Iskandar mengatakan yang dia daripada unit risikan. Dia mengatakan yang pencuri tu akan mencuri baki duit yang Mr. Tan ada pada hari tu. So mungkin jugalah disebabkan Iskandar ni polis dan tahu apa yang dia nak cakap, Mr. Tan boleh percaya pula dengan cakap Iskandar. Mr. Tan gerak daripada workshopnya pada pukul 1 tengah hari untuk berjumpa dengan Iskandar. Iskandar pun apa lagi, siap pakai jaket hitam dan spek mata hitam kot. Siap bawa sekali report kes kecurian duit Mr. Tan. Iskandar telah menyewa sebuah kereta Nissan Sunny berwarna hitam untuk nampak meyakinkan. Dia siap pakai earbud dan juga alat anti-snoring dekat lengan dia. Buat acah-acah macam alat tu adalah alat telekomunikasi yang canggih gila. Dia memang pergi all out lah dengan lakonan dia. Yang orang tua ni pula boleh percaya dengan Iskandar. Mereka berdua memasuki kereta Mr. Tan dan pergi ke Certis Cisco untuk mengeluarkan kesemua duit dan barang kemas daripada peti simpanan peribadi Mr. Tan. Dia park jauh daripada tempat tu sebab dia tak nak kereta tu terakam di CCTV bangunan. Mr. Tan kemudiannya mengeluarkan duit sebanyak $200,000 dan juga beberapa barang kemas yang berharga dan diletakkan ke dalam sebuah beg berwarna hitam. Mereka kemudiannya ke rumah kediaman Mr. Tan dan Iskandar berkeras untuk menghantar Mr. Tan balik disebabkan takut apa-apa terjadi kepada Mr. Tan. Yelah, bawa duit banyak kot pada masa tu. Semasa dekat dalam perjalanan tu, si Iskandar ni buat-buat macam dia tengah bercakap dengan pegawai risikan yang lain yang mereka sudah dekat dalam perjalanan. Iskandar mengatakan yang ada beberapa kereta sedang follow dorang daripada belakang. Orang tua ni pun cuak lah. Dia betul-betul percaya yang ada orang nak merompaknya pada masa tu. So far, plan Iskandar ni tak ada masalah. Mereka telah sampai ke rumah Mr. Tan pada lebih kurang pukul 3 petang. Iskandar mengatakan yang partner dia tengah stuck dekat dalam jam pula. Dia meminta untuk menunggu dekat dalam rumah sementara partnernya sampai. Mr. Tan pun okey je lah. Mehlah masuk, apa dah hal kan? Mr. Tan meninggalkan beg duit tu di tepi tangga sementara si Iskandar ni duduk di ruang tamu. Mr. Tan pada masa ni masuk kat dalam dapur tau untuk menjamu air kepada tetamunya. Kalau nak diikutkan, Iskandar boleh je ambil beg duit tu dan belah daripada rumah Mr. Tan. Cuma masalahnya adalah Mr. Tan pergi kuncinya pintu pagar. Hei, pula dah. Dia cuba spin lagi. Dia menyuruh Mr. Tan untuk membuka pintu gate tu sementara dia menunggu partner dia datang. Dia pun buat-buat lah macam isap rokok dekat luar. Mr. Tan pun buka lah pintu gate tu. So sekarang ni jalan keluar dah ada. Dia hanya perlu ambil beg tu dan belah je daripada situ. Dia buat-buat masuk balik kat dalam rumah dan meminta untuk pergi ke toilet. Iskandar sebenarnya nak cari peluang untuk sauk beg tu. Tetapi masa dia masuk balik kat dalam, beg tu dah tak ada pula. Mr. Tan dah simpan dekat tempat lain. Hoi, jenuh member. Dalam keadaan panik tu, dia menjerit kepada Mr. Tan yang pencuri tu telah ditangkap dan barang-barang tu dah boleh dikembalikan ke peti simpanan. Mr. Tan kembali ke dapur untuk membuat panggilan kepada anaknya. So tak tahulah apa yang terjadi masa perbualan diorang ni. Tetapi lepas Mr. Tan ni keluar daripada dapur, dia memegang pisau dan cuba untuk menikam Iskandar. Dia mengatakan yang Iskandar ni adalah kaki scam. Iskandar mengatakan yang Mr. Tan cuba untuk menikamnya dan terjadilah pergelutan pada masa tu. Tengah-tengah chaos tu, Iskandar cuba untuk merampas pisau daripada tangan Mr. Tan tetapi tak berjaya, mengakibatkan tangan Iskandar mengalami kecederaan teruk. Tetapi tengah-tengah bergelut tu, Iskandar berjaya jugalah merampas pisau tu. Dan selepas tu, Iskandar secara tak sengaja telah menikam Mr. Tan sampai mati disebabkan panik. So selepas Mr. Tan ni dah tak lagi bergerak, Iskandar terdengar daripada arah belakang satu suara yang menjerit, "Pa!" Itu adalah anak sulung Mr. Tan iaitu Tan Chi Hyong yang baru je sampai dekat rumah. Sekali lagi pergelutan berlaku dan dalam keadaan panik tu, Iskandar telah menikam Hyong beberapa kali dalam usahanya membela diri. Pada masa ni, Hyong dilihat terhuyung hayang sambil memegang lehernya yang berdarah.
Hyong berjalan keluar daripada pintu depan dan kemudiannya jatuh rebah di belakang kereta Toyota Camry milik ayahnya. Dalam keadaan panik, Iskandar terus mengambil kunci kereta daripada poket Mr. Tan dan memandu kereta Toyota Camry itu keluar daripada kawasan kejadian. Dia tak perasan yang Hyong tu jatuh dekat belakang kereta tu tau. Iskandar dengan selambanya reverse kereta tu dan menggelek mayat Hyong dan dia terus pecut mat. Secara kebetulan tali pinggang Hyong telah tersangkut di bonet belakang kereta tu. Iskandar tak sedar langsung guys. Dia heret Hyong sejauh 1 kilometer. Bila polis tanya, kau perasan tak orang horn kiri kanan tu? Dan rider motor pun ketuk cermin kereta masa kau bawa tu. Iskandar cakap yang dia ingatkan yang diorang semua perasan percikan darah di depan kereta dia. So dia pun ignore dan hanya fokus untuk melarikan diri je masa tu. So semua yang korang dengar ni adalah berdasarkan statement Iskandar sendiri tentang apa yang terjadi. Tetapi bukti yang polis temui memang jauh gila kot daripada apa yang Iskandar bagi tahu. Sebagai contoh, menurut Iskandar, dia telah menikam Mr. Tan secara tak sengaja dalam usahanya membela diri. Tetapi kesetikaman yang Mr. Tan alami adalah sebanyak 27 kesetikaman mat. Umur Mr. Tan adalah 62 dan dia mengalami sakit di pinggangnya. Dan dia sepatutnya menjalani satu pembedahan pada hujung minggu tu. Tak ada maknanya orang tua tu larat nak melawan sampai perlu 27 tikaman. Itu bukan bela diri macam tu. Sama jugalah dengan kesan tikaman di tubuh Hyong. 20 kesan tikaman geng. So tak maknanya membela diri. So dipendekkan cerita lah, Iskandar mengatakan apa yang terjadi ni bukan dia plan. Dia tak plan langsung untuk membunuh kedua-dua mangsa. Lagi satu fakta yang bercanggah pasal statement Iskandar adalah tentang senjata yang digunakan. Iskandar mengatakan yang pisau tu adalah milik Mr. Tan. Tetapi menurut keluarga si mangsa, diorang tak hilang apa-apa pun daripada rumah. Tak ada satu pun pisau yang hilang. Iskandar mengatakannya dia telah buang pisau tu di sungai berdekatan dengan East Coast Park. Walaupun dengan bantuan penyelam dan 30 anggota polis mencari dekat area tu, senjata yang suspek gunakan hilang langsung tak ditemui. Menurut Iskandar lagi, dia telah menghubungi pejabatnya dan request untuk bercuti pada hari itu. Dan pada malamnya, dia telah menaiki motornya menyeberangi ke Johor Bahru di mana dia telah menyewa di bilik Tune Hotel di Dangga Bay. 2 hari kemudian, dia telah menghubungi pegawai atasannya untuk bagi tahu yang dia nak berhenti kerja sebagai pegawai polis. Dan dengan menggunakan lokasi GPS phone dia lah, pegawai polis Malaysia berjaya menjejaki Iskandar di restoran singgah selalu berdekatan dengan hotel. Pihak berkuasa mengambil masa 2 tahun untuk meneliti semua bahan bukti dan kenyataan daripada saksi. Dan pada 20 Oktober 2015, perbicaraan kes pertuduhan Iskandar bin Rahmat berlangsung. Pihak peguam bela tak membuang masa guys. Dia terus buka hujah yang mengatakan apa yang terjadi ni bukan dalam plan. Kematian kedua-dua anak beranak ni tak dirancang sama sekali. Dan Iskandar hanya berniat untuk mempertahankan dirinya daripada dicederakan oleh mangsa. So daripada awal pihak peguam bela langsung tak menafikan pertuduhan membunuh tu. Tetapi dorang punya plan adalah untuk meyakinkan hakim apa yang berlaku ni bukan dirancang. Benda ni beza tau. Kalaulah Iskandar ni bersalah membunuh tanpa niat, dia mungkin akan mendapat hukuman penjara seumur hidup dan berpeluang untuk dibebaskan dengan parol selepas 2/3 tempoh hukuman tu dah dijalankan. Tetapi kalau dia didapati bersalah membunuh dengan niat, tak banyak cerita guys. Terus tali gantung. So faktor yang menentukan sama ada Iskandar membunuh tanpa niat atau dengan niat adalah senjata yang digunakan untuk membunuh kedua-dua mangsa. Macam Abu bercakap tadilah, dekat rumah Mr. Tan langsung tak ada pisau yang hilang. Bermaksud Iskandar dah bawa pisau tu siap-siap. Cuma masalahnya adalah pisau tu tak jumpa-jumpa. Peguam bela mengatakannya luka di tangan Iskandar ni adalah tanda Iskandar bergelut untuk membela diri semasa pisau tu ditikam oleh Mr. Tan. Diorang juga cuba untuk menggunakan report daripada ujian mental Iskandar yang mengatakan yang Iskandar ni tak mampu untuk membunuh. Dalam satu sesi soal balas oleh pendakwa raya, Iskandar boleh describe pisau tu dengan detail guys. Panjang berapa, bentuk macam mana. Iskandar siap lukis kot macam mana rupa bentuk pisau tu dan tunjukkan kepada mahkamah. Semua ni menandakan yang dia familiar gila dengan pisau tu. So kalau ikut logik lah, tak mungkin dia tahu macam mana bentuk pisau tu dengan detail sekali selepas tengok pisau tu untuk kali pertama di rumah Mr. Tan.
So, pisau tu memang dia punya sebenarnya. Pegawai forensik juga telah dipanggil untuk memberi statement. Luka-luka kepada kedua-dua mangsa memang konsisten dengan luka defensif. Dan kalau betul lah yang si Iskandar ni tak sengaja membunuh Mr. Tan dan Hyong atas alasan membela diri, memang tak logik sebab tikaman yang diterima adalah 27 kali. Macam Abang Boy cakap lah, Mr. Tan pun nak berdiri pun tak larat, apatah lagi nak melawan. Dan badan Hyong pula kurus gila kot. Saiz Iskandar ni double daripada saiz Hyong. Ditambahkan pula dengan pengalaman Iskandar dalam seni membela diri. So memang mudah sangat lah Iskandar ni nak makan si Hyong ni dalam masa yang singkat. Tetapi dia tikam geng 20 kali pula tu. Luka di tangan Iskandar pula mungkin disebabkan grip pada handle pisau tu menjadi licin akibat darah yang banyak. Dan disebabkan ini, Iskandar secara tak sengaja telah melukakan tangannya sendiri dalam pergelutan. Ingat tak pasal stokin berdarah tu? Kesan stokin tu terdapat di sekeliling rumah tu tau. Menandakannya selepas membunuh Mr. Tan, Iskandar mencari beg yang berisi duit tu di dalam rumah tetapi tak jumpa. Dan dalam pencarian dia, tiba-tiba si Hyong ni balik pula dan melihat ayahnya terlantar berlumuran darah. Untuk tidak meninggalkan saksi, Iskandar decide untuk membunuh Hyong dengan menikamnya. Selepas 9 hari perbicaraan, Iskandar telah didapati bersalah atas pertuduhan membunuh Tan Boon Sin dan Tan Chi Hyong dengan niat dan telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Menurut hakim, Iskandar mempunyai banyak peluang untuk melarikan diri dengan duit tu, tetapi bertindak untuk membunuh Mr. Tan disebabkan Mr. Tan ni dah tahu muka Iskandar. So Iskandar kena membunuh Mr. Tan untuk menghapuskan saksi. Untuk kes Hyong pula, dia berada di tempat yang salah pada masa yang salah. Iskandar telah membuat rayuan pada Mahkamah Tinggi pada 26 Oktober 2016, tetapi rayuannya telah sebulat suara ditolak. Iskandar sekali lagi membuat rayuan kepada Presiden Singapura. Sekali lagi rayuannya ditolak. Itu dah last dah. Dia dah tak boleh buat rayuan dah selepas tu. Buat masa sekarang ni, Iskandar telah ditempatkan di death row dan masih lagi menunggu tarikh hukumannya dijalankan. So seperti biasa guys, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Segala statement dan bukti telah Abang Boy bentangkan kepada korang. Korang rasa lah apa yang terjadi ni, ada tak kemungkinannya Iskandar ni langsung tak ada niat untuk membunuh? Dalam keadaan panik tu, dia tak sengaja terbunuh kedua-dua orang anak beranak tu. Ataupun memang dia dah plan daripada awal untuk merompak dan membunuh Mr. Tan. Abang Boy ingatkan korang, Iskandar ni didakwa atas bukti keadaan je tau. Senjata yang digunakan langsung tak ditemui. So apa pendapat korang? Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.